Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk part 3, kita akan sambung berkenaan dengan macam mana kita nak tambah kos dalam Microsoft Project. Okey, untuk part 2 sebelum ni, kita dah habis sehingga kita bertambah berkenaan dengan duration. Okey, and then kita dah tambah duration. Dan sebenarnya sebelah duration ni kita boleh tambah kos, iaitu kos untuk projek lah. Kos untuk setiap sequence activity yang kita ada. Daripada situ, so kita tahu, okay, untuk projek ini sebenarnya memakan sebanyak berapa kos. Alright. So, kita tahulah kita boleh track berapa kos untuk kita gunakan untuk setiap aktiviti yang kita lakukan. Tapi, untuk kos ni ada banyak cara. Sama ada kita boleh dengan expert judgement, maksudnya kita by pengalaman, kita tahu untuk setiap aktiviti yang dekat sini, contohlah setiap aktiviti ada kerja ni, dia ada kos kan. Itu contoh. Tetapi kalau contoh nak assign resource kat sini, kalau awak perasan, kalau awak pergi dekat view sini, kalau view dekat sini ada resource sheet sini, sebenarnya kita boleh assign resource sebenarnya. Tapi kalau saya nak tunjuk satu-satu dekat sini, dia agak panjang sikit. Saya cuba mudahkan supaya walaupun awak untuk pada awak hanya belajar untuk apa dipanggil expert judgement saja, iaitu awak letak saja nilai cost. Tapi sebenarnya by resource juga kita boleh assign resource juga kita boleh dapatkan dia punya cost lah. Macam mana caranya adalah seperti ini. Okey, saya sambung kepada sheet yang baru, iaitu kita buka satu interface Microsoft Project yang baru. Saya nak tunjuk sedikit lah berkenaan dengan macam mana sebenarnya selain daripada expert judgement, kita tambah setiap cost tu kita letak saja cost, ataupun dengan cara macam ni, iaitu kita assign resource sebenarnya. Ni lebih baik lah. Maksudnya awak akan lebih faham mana kita akan belajar setiap satu resource yang ada lah sebelum ni. Okey, so untuk projek awak sebagai contoh, and then sebagai contoh dekat sini awak tambah semua. Contohlah saya ada buat berapa task, so 1 hingga task 5, and then saya letak juga duration. Saya letak duration, saya letak task name, duration, and then start date dan juga finish date. Start date dia di mana saya buat senang dia adalah 1/1, semua start yang sama. Kan, finish, ni finish yang kemudian. Tetapi sekarang ni saya belum sambung lagi dia punya predecessor, so kita sambung kejap. Contoh saya nak letak predecessor untuk task 2 ni, predecessor dia 1, contohlah. Sebab mestilah sebelum kan. And then katalah finish to start juga, and then saya nak juga start task 3 ni selepas finishnya task 1, saya boleh letak 1. Saya juga boleh letak selain daripada task 3 ni, saya juga boleh letak 2 SS, maksudnya dia start to start. Contoh sekarang ni saya nak start finish to start dia selepas task 1, boleh juga. Dua-dua boleh. Alright, task 4 ni saya nak letak 3, ataupun dengan satu lagi cara, kalau awak ingat, kalau nak linkkan macam mana, kita highlight 2 ni, and then kita tekan saja link. So dia akan jadi. Alright, itu selain dari contoh lah. Okay, kalau awak tengok dekat sini, dia telah menunjukkan sambungan dekat sini lah. Okay, kalau pasal ada sambungan dekat sini, so dekat sini awak akan nampak ada sambungan untuk predecessor dia, untuk setiap bar dia. Itu semua finish to start saya buat. And then dekat sini saya nak tengok, saya nak tunjukkan awak macam manakah yang dikatakan kita nak assign resource, and then bila assign resource tu kita dapat cost tersebut. Yang pertama, yang kedua saya nak terangkan juga yang tadi saya dah cakap sebelum ni pada part 2, apakah yang kita buat sebelum ni yang dikatakan critical path tu lah. Okay, so macam mana kita nak dapatkan resource? Okay, macam mana kita nak dapatkan resource? Selain daripada expert judgement, sebagai contoh, awak kena pergi dekat view. Okay, awak pergi kat view sini, and then pada view awak pergi kepada resource sheet. Awak tekan kepada resource sheet. Contoh dekat resource sheet ni, dia ada resource name, type, material, initial group dan sebagainya. So sebagai contoh lah, awak tambah dekat sini adalah awak boleh tambah apa-apa resource kat sini. Yang penting dia adalah resource. Daripada material boleh, daripada labor boleh, daripada machineries boleh. Contoh by nama pun boleh. Contoh saya tambah sini contoh lah kan, contoh kat sini saya tambah sini Siti, SITI. Contoh sini HR, sini contoh Ahmad, contoh. Ataupun nak lagi cantik kita letak carpenter, contoh carpenter. Ini adalah
dia punya type of contohlah ni work lah, dia kerja. Ini initial tak ada masalah, ini initial yang ditetapkan. And then awak ada juga ini initial, and then awak ada juga dia punya maksimum. Maksudnya ada beberapa carpenter. Contoh kalau satu lah, kalau dua lah. Contoh kat sini satu. And then dekat sini yang kita boleh tambah dia punya rate. Di mana rate sini kalau kita assign dekat kita punya Microsoft Project atau kita punya chart, and then kita dapat dia punya standard rate untuk ataupun gaji dia, dan kita assign gaji dia untuk satu kerja yang dia buat, so dia sebenarnya boleh keluarkan cost. Contoh dekat sini dia kata standard rate, kalau contohlah tukang kayu ni lebih kurang lah katalah kita buat contoh gaji dia kita letak 2k 2000, dalam ni per hour, takkan per hour kan 2000, so kita letaklah per MON per month. Okay, maksudnya sebulan dapat 2000. Contoh ada kerja overtime lebih daripada pukul 5, so kita letaklah contohlah overtime katalah RM15 contoh per hour. Contoh ni contoh So kita nak assign macam mana? Okay, contohlah kita dah assign ini tak apa, kita kita nak assign pada carpenter dulu. Kita tengok fokus pada carpenter dulu, iaitu item yang kelima. Contoh selepas itu, lepas tu kita nak assign pula dekat kita punya Gantt chart. Macam mana kita nak assign? So kita klik balik pada Gantt chart tadi, and then contoh dekat sini kita nak letak kita punya carpenter tu dekat, kita nak assign di ada dua cara kita nak assign. Kita nak assign contohlah pada aktiviti ataupun task yang ke 2 dan 3 untuk carpenter. Contoh kita boleh pergi kepada resource name ni. Kita pergi ke resource name ni. Kalau kita klik ni saja sini, kita boleh klik bawah. Contoh kita pilih carpenter. So kalau awak perasan, bila kita pilih carpenter sini, kos dah keluar dekat sini. Kalau awak perasan lah, sebelum ni kosong, dah jadi 700. So kita boleh assign macam ni. Contoh kita tambah, tadi kalau katalah ICT HR semua kita letak rate, so sebenarnya kita boleh assign. So sebenarnya kita boleh dapat setiap rate untuk setiap material atau machinery atau resource sendiri yang kita gunakan untuk projek tersebut, sebagai contoh. Okay, itu cara kalau kita buat sebenarnya tanpa, kalau without any experience lah, ataupun without expert judgment. Sebenarnya kalau buat ni kena ada experience, supaya kita tahu sebenarnya rate untuk setiap kerja kita buat tu berapa harga dia. Okay, seterusnya adalah saya nak terangkan sedikit berkaitan dengan critical path sikit kan. Sebelum ni kita dah belajar critical path, tapi ada yang kurang faham berkenaan dengan critical path, so saya akan terangkan juga dekat sini supaya lebih nampak lebih faham. Alright, sebagai contoh, sebelum ni kita task 2 kita dah ada buat. So sini klik kanan, and then kita klik pada critical task. So kalau perasan yang warna merah ni saya kata adalah critical path. So apakah critical path? Nak nampak lebih jelas, so kita cuba buka view, dan okay, awak klik pada timeline. Awak klik pada timeline sini. Okay, awak klik pada timeline, so awak akan nampak timeline. So kalau awak perasan untuk task ini, kalau perasan task 1, task 2, task 3, task 4, task 5, kalau awak perasan bila saya buat dia punya predecessor tu satu-satu, bermaksud selepas habis satu baru start task 2 dan 3. Maksud dia start sekali. Tetapi critical path ini lebih mudah faham. Duration dia adalah duration critical untuk setiap aktiviti tersebut. Dia bukan hanya aktiviti tu memang kena buat, dia critical part lawan critical, tapi criticalnya adalah dari segi duration. Sebagai contoh, kalau saya buka dekat sini, contohlah saya warnakan sikit, dia boleh warnakan, tak silap saya tu, ni warna kuning, ini warna sekejap saya pilih warna sekejap tu, ni warna merah, ini warna hijau, ini warna contoh biru, okey, ini warna coklat ni sikit, contoh. So kalau perasan pada task 2 yang warna merah ni, duration dia lebih kurang berbanding dengan task 3, di mana task 3 lebih panjang.
Sekiranya dia start sama-sama ataupun dia start sekali, ataupun task 2 ni adalah di tengah-tengah antara task 3 ni, so dia tak mempengaruhi langsung duration. Sebab contoh task 1 habis, task 2 memang berjalan, aktiviti berjalan, tapi mana yang habis lambat? Mana yang habis lambat tu adalah critical. Contoh dekat sini, walaupun dia start task 2 dan task 3 start sekali, tapi yang lebih kritikal adalah pada task 3. Kalau awak nak lebih mudah faham, contohlah kita dah buat ADM, PDM. Sekejap saya cari. Contoh, awak pergi pada network diagram. Kalau awak pasang sini, kat sini nampak. Contoh, laluan kritikal, dia akan kritikal pada duration yang lebih panjang. Contoh, task 1, awak tengok yang merah mana. Task 3, task 4, task 5. Task 2, dia tak kritikal. Di mana task 1 akan lalu terus pada task 3, task 4 dan task 5. Kalau awak nak nampak juga lebih jelas, contohlah saya lambatkan start untuk task 2 ni. Kalau awak contoh saya tambah 5 hari lewat dia buat. Contoh barang lambat sampai dan sebagainya. Contoh tambah 5. So saya enter. Oh, tak boleh. Maksudnya kita kena tebas ni. Sekejap Okey. Contoh kat sini, predecessor dia 1, and then kejap, 1. Contohlah dia tak boleh macam tu, so contoh kita buat kat sini. So task 2 dia adalah aktiviti AD1, so fin to start. Contoh kita nak dia buat lewat 5 hari untuk task 2. So kalau perasan dekat sini, dia kalau perasan sini kan, dia start sekali kan. Sekarang saya nak dia start lambat sikit. Contoh dekat sini dia mula. So saya tambah 5 hari. Saya nak tunjukkan ke awak semua, dia tak mempengaruhi langsung sebab dia masih dalam tengah-tengah antara duration 3 tersebut. So okey. So awak perasan? Dia lebih nampak kan? So dia kat tengah-tengah. So dia tak critical pun dari segi duration. Critical ni dari segi duration lah. Aktiviti memang kena buat. Task ni kena buat, tapi dia tak critical untuk duration. Di mana task 3 lebih critical. Yang tu yang sebab tu kita sebelum ni untuk task untuk part yang kedua, saya ubah duration yang critical lebih penting berbanding kita ubah pada task 2. Contoh kata saya ubah kepada task 2 ni, cepatkan dia sama juga kan. Alright, tu sebagai contoh lah untuk memudahkan faham bagi critical path. Okey, seterusnya adalah saya nak cuba explain berkenaan dengan macam mana kita, kalau contohlah resource tu banyak, dan contohlah carpenter tu kerja pada 2 task yang berbeza dalam masa yang sama. Macam mana kita nak menjadikan dia resource tu stabil balik. Sebab tu sebelum ni kita ada belajar juga berkenaan dengan resource leveling dan juga resource smoothing, tapi ada yang faham, ada yang tak faham. So cara sebenar dia adalah, contoh untuk carpenter ini, contohlah untuk carpenter ni, untuk task 3 juga ada carpenter, kita letak carpenter. Okey, kalau perasan bila saya tambah carpenter dekat sini, kalau perasan dekat ada gambar orang merah kat sini, maksudnya dia ada constraint, maksudnya ada kerja lebih masa dekat sini. Ataupun task 2 dia buat, task 1 dia buat. Kalau nak tengok nampak lebih jelas, contohnya dekat sini, pergi dekat view, dekat icon view ni, and then awak pergi kepada resource sheet, resource sheet tadi. So contoh kat sini awak dah nampak kan, awak dah nampak kalau sini nampak carpenter ni dia ada kerja lebih masa. Dia tulis ni, this resource is over allocated. Kat sini kita nampak dia over allocated. So dekat sini over allocated, ada macam berbagai cara kita nak pastikan dia stabil balik dari segi resource. Contoh dekat sini, katalah saya nak kalau nak tengok lagi kerja lebih masa dia, contoh dekat sinilah. Contohlah, okey, kalau saya buka, kalau tengok atas ni dia drag dia tengok dia drag, contoh kat mana yang lebih masa. Contoh dekat sini, okey, saya drag. Okey, contoh dekat sini, ni okey dah, 8 jam dia buat task 3, tiba-tiba tengah-tengah tu dia kena buat task 2. Dekat sini yang constraint sebenarnya, dekat sini yang constraint, di mana dia buat semua, dia buat dua-dua kerja dalam tu masa, mana boleh kan. So dia ada constraint dekat situ. So macam mana kita nak kurangkan, ada beberapa kaedah. Sebagai contoh, kita nak buat
paling mudah nak buat adalah dengan kita pergi kepada resource sheet and then kita tambah saja orang. Sebab bila dia buat salah satu, sebab dia setiap task seorang yang buat macam ni kan. Contoh ada 2 task, tambah orang boleh juga. Ini kena tambah resource lah. Contoh tambah 2. So dia dah tak merah dah. And then kalau perasan dekat Gantt chart, dia dah tak merah dah. Tak ada constraint dekat sini kan. So sebagai contoh. Selain itu, dengan cara contoh bila dah semua ni dah okey kan, ada juga kita boleh buat dengan cara kita levelkan balik resource tersebut. Contoh resource tu dah ada, ataupun kita buy main resource, contoh kita staykan resource, tapi kita nak panjangkan, kita pilih task tu waktu bila pun boleh juga. Sebagai contoh, contoh kita kekalkan balik tadi, contoh pada resource sheet, kita biarkan 1, kita tengok dia ni ada overallocated. And then selain daripada kita tambah orang, kita boleh juga dengan kita pilih task tu start bila. Sebagai contoh, awak pergi kepada resource, button resource ni lah. Awak pergi kepada button resource kat sini, and then awak klik resource, and then sebenarnya dekat sini ada level resource. Kalau pasal ada level resource, kat sini ada level resource. Contoh dekat sini kita boleh level resource by setiap yang kita nak. Maksudnya setiap aktiviti yang kita nak, ataupun kita level all. Kalau contohlah terlalu banyak constraint kan. Kalau perasan, contohlah cara yang mudah adalah awak pergi kat level resource, and then contoh kita memang nak levelkan untuk carpenter ni. Okay, awak fokus pada timeline yang ni, timeline yang merah ni, di mana contoh asalnya dekat bawah, nanti akan berpindah. Sebab kita nak gunakan material, ataupun kita nak gunakan carpenter ni juga seorang ni, tetapi kita nak allocate dia pada hari yang berbeza. So bila hari beza, so duration akan tambah lah maksud dia. So cara dia, awak pergi dekat carpenter ni, awak level now, awak tekan level now. Contoh awak level now. So awak tengok kat sini, dia dah ada kat atas lah. Sebab dia nak gunakan orang tu juga kan. Tapi dia akan over juga dengan task 4. Mungkin task 4 ni tak perlu carpenter, sebagai contoh. So ni adalah salah satu cara. Ni adalah contoh saya nak tunjuk macam ni yang sebelum ni kita belajar dengan resource smoothing, resource leveling, and then apakah critical path lah. Okay, untuk part awak seterusnya kita akan sambung berkenaan dengan cost. Kita sambung berkenaan dengan cost. Okay, kita tahu kita dah siap duration, and then cost awak lebih kepada expert judgment. Tadi cuma saya nak terangkan supaya awak tahu sebenarnya fundamentally sebenarnya resource tu, kenapa ada button resource tu, and then macam mana sebenarnya datang cost sebenarnya untuk setiap aktiviti yang kita lakukan. Alright, untuk part awak seterusnya daripada sebelah duration ni, macam biasa awak boleh, kita balik kepada file balik lah. Sebab file pula kita balik kepada task balik supaya awak boleh lebih nampak. And then dekat duration ni, sebelah duration saya nak letak cost. Macam biasa awak insert column, awak klik ataupun awak type cost, C-O-S-T. So awak isi sahaja cost. Tapi yang penting awak isi cost, tak boleh isi cost pada kawasan yang bold. Ingat, bold ni adalah summary dia. Apa awak isi pada summary dia dah kira. So isi pada bukan bold. Saya isi dulu. Selepas awak dah isi semua cost, and then kita try to tengok dia punya graph untuk S-curve bagi cost, dan juga kita tengok pada physical part, iaitu physical S-curve dan juga cost S-curve kan. Kita tengok pada dua. Alright. Financial S-curve lah, ataupun dipanggil cost S-curve. So untuk dua part ini, awak perlu update project dululah. Update project sebelum awak run untuk dapatkan S-curve bagi financial dan juga physical. Alright, cara dia adalah ada beberapa cara. Sebagai contoh, awak pergi daripada task, then awak nampak ada nombor 0, 25, 50, 75, 100 ni, awak boleh juga update dekat sini. Tapi firstly awak kena set baseline dulu sebelum awak update, supaya nanti kita nak track senang. Ini adalah tujuan tracking. Tapi saya tak adalah sampai nak tunjuk awak track, sebab nanti akan menjadikan awak lebih pening lah. Cuma saya nak mudahkan awak. So cara dia adalah awak pergi dekat project, pergi dekat icon project ni,
and then awak pergi kepada set baseline. Awak kena set baseline. Awak set baseline. So apa maksud baseline? Baseline ni adalah base ataupun kita punya main project kita yang kita refer lah. Maksudnya kita dah buat gunakan Microsoft Project, dan kita dah buat dia punya penjadualan, kita dah buat dia punya scheduling. Ini adalah scheduling kita, ini adalah baseline kita. Contohlah berlaku kelewatan masa construct site clearing ataupun site office, so kita boleh track balik berdasarkan baseline kita. Itu dipanggil baseline. Ini contohlah kalau awak nak set baseline. Okay. Selepas itu ada dua cara awak nak update project. Sama ada awak update dekat sini, awak tekan update project, dekat sini ada project, and then awak boleh set tarikh. Contohlah kita set tarikh pada katalah 23, ataupun kita set pada 31 bulan 1 contoh. Boleh juga. So awak klik OK. Awak perasan belum tu saya nak awak tengok kat sini. Dekat kawasan-kawasan bar ni dia kosong kan. Contoh awak tengok bila awak set tarikh, kalau ikutkan 31 habis sampai sini saja kalau tengok. So klik OK. So kalau awak perasan dalam ni ada bar sikit. Kalau perasan dalam ni ada bar. Dan lagi satu indikator dia ada right sini. Dia menunjukkan bila kita update tu sehingga 31/1/2021 sebagai contoh. Dekat sini contoh 31/1/2021. And then selepas tu awak juga boleh update secara seperti ini. Awak pergi dekat task, and then awak update contoh 25%. Awak klik 25% dekat sini. Ada sini kan 0, 25, 75, 100. Awak klik 25. So boleh juga. So awak tengok ada penambahan dekat sini. Ada penambahan dekat sini kan, dia punya task be complete. Nampak? Task complete. Okay, sebagai task complete. Okay, kalau kita nak 100%, sama ada kita tekan sini. Saya suka lagi kalau kita tengok pada project, tengok status date ni yang penting kan. Contoh awak nak update project pada contoh kita punya ni 31 bulan 12. So kita nak 100%. Boleh juga tekan tadi 100% ataupun awak buat pada 31 bulan 12. Dan 31 bulan 12 2021. So awak klik, and then semua dah right lah. Termasuk dengan dia punya recurring pun dah right sekali kan. So maksudnya projek ni kalau dari segi kita update projek, dia dah siap. Sebagai contoh kita update projek. Sebagai tujuan kita nak tracking lah. Okay, contoh dekat sini. So dekat sini kalau awak track sebenarnya dia akan ada keluar dua line kat sini. Nanti lagi lebih panjang. So saya nak tunjukkan yang ni tunjukkan. Setiap bar ni dah ada dia punya line-line, maksudnya dia dah complete. Okay, seterusnya macam mana awak nak buat S-curve adalah ada beberapa cara. Yang ni adalah menggunakan Microsoft Project 2019. Cara dia lebih mudah. Dekat sini dia ada button report. Okay, button report dekat sini, and then button report. So cara dia awak juga boleh terus pergi dekat sini. Lebih mudah untuk semua ni. Awak sebenarnya boleh custom saja. Dia boleh custom. Dekat custom ni semua ada. Awak pergi kepada custom, more report. Contoh saya kata tadi untuk financial dan physical. So contoh untuk financial, awak pergi cost, awak pergi kepada cash flow. Awak nak pilih kepada cash flow kan, sebab kita nak tengok cash flow untuk projek ni. So select, ni adalah cash flow awak. Ataupun saya lebih suka cara dengan kita buat visual report. Macam mana nak buat visual report adalah kita pergi balik pada task. Visual report ni saya minta awak buat lah sama-sama. So cara dia adalah pergi juga dekat report tadi. Awak rasa ada visual report, and then awak pilih pada yang kita pilih tadi, cash flow, and then awak pilih pada month. Pilih pada month, sebab kita nak bulanan punya cash flow lah. Mingguan nanti banyak sangat pula sebab projek kita setahun. So and then awak klik sahaja view. Okay, kadang-kadang ada error sikit. Okay, kita tekan lagi sekali view. Okay, and then
dia directly dia pergi kepada Excel lah. Excel yang baru yang tadi kita kat Microsoft Project. So bila dia buat graph, dia akan pergi kepada Excel lah, automatically. Alright, so seterusnya dia akan keluar satu bar yang besar macam ni. So untuk cash flow report, macam ni kita nak bentukkan dia S-curve. Cara dia, awak pergi dekat pivot chart table ni, and then awak pergi kepada monthly calendar. Awak tick dekat sini, awak tick dekat sini, awak tick. So awak tick monthly calendar, and then dia keluar dekat sini. So dekat monthly calendar ni awak drag ke bawah daripada legend ke exist ni. Alright, and then awak dah drag ke bawah. Awak pergi kepada task usage, and then task usage ni awak nampak ada button tambah dekat sini. So tambah tu awak tekan sahaja. So keluarkan supaya dia nampak. So bila awak tekan pada chart satu balik, ni, then awak klik, so dia dah keluar lah. Okay, kadang-kadang dia keluar pada bentuk embezzer. So pastikan kalau nak tukar senang saja. Awak pergi pada format data series, awak boleh tukar dia macam mana kan. Ataupun awak nak tukar dia punya series type, contoh dia boleh tukarlah cluster column ataupun line with marker. Contoh awak dua-dua dapat bacat, so boleh tukar sebenarnya. Alright, yang ni biasa konsep saja. So awak kena tahu. Alright, so klik OK. So ini adalah flowchart awak. So setiap bulan awak tahu setiap bulan ni keluar duit berapa banyak lah untuk setiap projek. Paling maksimum adalah pada bulan Ogos. Mungkin kalau kita nak track balik Ogos kita buat apa. Contoh dekat sini saya buka balik pada contoh tengok pada bulan 8 dia punya start. Contohlah tengok maksimum ni 220,000. Okey, 13 bulan 8 ni tengok kat sini 220,000. Ataupun dekat sini masa bulan 8 ada yang ni. So dia maksimum lah dekat situ. So kerja-kerja M&A, external works dan architect masa berjalan. So kita boleh track juga macam tu. Alright, seterusnya adalah sebab kita nak buat financially, so perlu juga buat macam mana kita nak track dari segi physically lah. Alright, so sebenarnya untuk track ni kita boleh buat by variant lah. Sebenarnya by variant kita tak tahu berapa beza hari. Tapi untuk awak, part awak adalah sehingga awak boleh dapat membuat secara virtual ataupun dipanggil dekat sini visual, bukan virtual, visual report. Dan juga awak menggunakan satu part iaitu task usage untuk dapatkan dia punya apa dipanggil physical S-curve. Okey, cara dia. Okay, so kita dah update. Pastikan awak update lah. Yang ni kena pastikan sebelum awak buat apa-apa untuk S-curve tersebut. Alright, so untuk cost dah settle, and then kita masuk macam mana kita nak buat untuk physical. Cara dia, awak pergi dekat sini, gancat ni, and then awak pergi dekat button yang dipanggil task usage, and then awak klik dekat task usage, and then dia akan keluar view seperti ini. So view seperti ini, usahkan sikit lah biar lebih nampak. Alright, okay, so contoh awak pergi dekat mana-mana kotak dekat sini, and then awak klik kanan dan ada keluar detail style. Dekat sini ada detail style. Okay, awak klik saja detail style, and then okay, dekat sini ada beberapa berapa part yang awak kena masuk lah untuk available field ni. Dekat sini ada beberapa available field yang awak perlu masukkan dalam show this field. Dan ada beberapa part yang perlu masukkan dia. Untuk apa yang awak perlu masukkan adalah yang pertama, okey, dekat sini saya buang dulu yang dua ni, saya buang balik yang dua ni, work and assignment row ni. Okey, saya hide, and then seterusnya awak ambil percent complete dekat available field ni, awak type P percent complete, awak show, and then yang kedua adalah cumulative percent complete. Alright, cumulative percent complete, so awak show sahaja. Alright, seterusnya awak klik OK. Alright, okay, bila dah klik OK, awak nampak ni ada banyak persen. Awak pergi kepada yang atas sekali, sebab atas ni adalah summary. Bila summary semua, dia akan ada nilai percentage physically untuk semua lah. So dia ada percent complete. Dekat sini kalau awak pasang detail dia, kita pilih tadi percent complete dan cumulative percent complete. So dekat atas ni tulis Sunday, Monday, Tuesday. Awak perasan kat sini.
So Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, semua tu kan. Ni atas tarikh dia. Awak perlu pastikan atas ni jangan tulis hari, pastikan dia tulis dalam bentuk month, iaitu Januari, Februari, Mac, April dan sebagainya. Okey, so cara nak buat, awak pergi dekat mana-mana kolom dekat sini. Saya biasa buat macam ni lah. So awak tekan control dekat keypad awak, and then awak scroll sahaja ke atas, ataupun ke bawah. Pastikan sehingga dia dapat dalam bentuk month. Macam ni dah dapat lah. So dekat sini awak pasal kan, dia dalam bentuk macam ni yang saya nak. Alright, seterusnya awak pergi kepada yang mula-mula kita buat projek, iaitu kita buat projek pada bulan Januari 2021. Okey, sehingga awak tahu tamat pada 31 Disember 2021. So caranya awak perlu select semua untuk aktiviti 2 yang teratas ini, iaitu kenapa 2 ni? 2 ni lah summary ni. Awak tahu kenapa select 2 ni? 2 ni lah summary untuk projek membina 2 blok bangunan ni. So dia summary, so boleh select lah 2 ni. Okey, cara dia, saya nak select, awak klik pada paling atas ni, 4% ni, iaitu pada persen complete, and then awak cari pada 31 bulan 12 2021, iaitu sini. Tapi awak jangan lupa tadi awak tekan awak tekan klik untuk 4% kan, untuk Januari. So untuk Disember awak tekan shift untuk cumulative percent complete. So dia akan select semua. So selepas awak select semua ni, awak tekan Ctrl C. And then awak pergi kepada graf yang baru. Ni yang tadi kan. So awak tambah saja dekat sini. So awak paste saja dekat sini. Alright. So dah paste, awak type sahaja dekat sini percent complete. Ni tak kisahlah. Awak tu besar atau kecil. Cumulative percent complete. Okay, so dapat 2 ni. And then daripada 2 ni, jangan lupa pula awak tulis, untuk tulis dia punya month. So ini kita tahu ni adalah Januari 2021 kan. So ni tarik sahaja. Yang ni format sheet ni padam dulu. So ni tarik sehingga awak dapat Disember 2021. And then, so cara nak buat graf, awak select sahaja. Pastikan select tak lebih kalau tak dapat. Select pada ruangan dia saja, and then awak pergi kepada insert lah. Insert sebab awak nak insert graf kan. Awak pergi pada insert, and then awak insert, and then awak pergi kepada chart ni. Sini ada chart kan. So awak pergi kepada chart, and then awak pilih contoh all chart, and then awak pilih kepada line lah. So kita buat line dulu. So sekejap kita tekan pula ni chart, line, and then contoh pilih pada yang pertama ni. Okay, awak pilih yang pada yang pertama ni, and then so awak klik OK. So dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar macam ni. And then so bila kita nak buat S-curve, pastikan bawah ni berbentuk histogram lah, supaya percent complete dan cumulative percent complete ni berbeza. So tukar dia punya series chart type, and then yang warna biru ni adalah percent complete. So biru ni awak tukar kepada bentuk kolom. Bentuk kolom ni lah, seperti ini. Alright, and then awak klik OK sahaja. So settle. Alright, so ni adalah untuk physical S-curve. Masuk physical S-curve, so saya besarkan sikit. Okay, tengok tadi kalau pada financial dia duit, dia pasal duit kan. Yang ni physical S-curve dia lebih kepada physical dekat site. Okay, physical yang aktiviti yang dia buat lah. Terutama contoh dekat site. Contoh dekat sini untuk percent complete bagi Ogos 2021 adalah paling tinggi. So kita boleh refer balik kita punya Gantt chart kenapa dia tinggi. Alright, lepas tu nak cantikkan, pastikan ada tajuk dia, and then ataupun awak pergi kepada quick layout bagi cantik kan. Macam-macam boleh. Yang ni awak boleh pilih, tak ada masalah. Yang penting chart title lah. Contoh dekat sini awak tulis tajuk dia tadi, and then yang ni adalah untuk physical S-curve. So ini dah complete untuk part bagi part 1, part 2, part 3 adalah complete untuk awak siapkan awak punya projek.
bagi Microsoft Project. Right? Sekian saja. Saya tunjuk dulu sekejap. Okay. Kalau ada apa-apa tak faham, kalau tak faham boleh tanya saya. And then kalau ada kekeliruan dalam video ni, so boleh juga refer saya. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.